Kita telah pun bermesyuarat. Saya telah pun memanggil satu mesyuarat khas Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor yang dihadiri oleh kesemua 22 bahagian. Tidak ada seorang pun yang tidak hadir untuk berbincang mengenai beberapa perkara. Pertama ialah soal pelantikan ahli-ahli majlis yang kita tahu telah tersebar bukan oleh pihak kami. Ada sumber daripada PH, ada anggota atau ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang membuat kenyataan bagi pihak kami. Kami berpegang kepada semangat berunding. Kita tak suka menghebahkan sesuatu perkara yang belum ada keputusan. Mengambil kira semangat itu, saya membawa dalam mesyuarat. Sebab itu saya mengambil sikap untuk tidak memberikan sebarang kenyataan akhbar. Kerana pada kami, apapun kedudukan, apapun keadaan terkini UMNO dan Barisan Nasional, semuanya mesti melalui meja mesyuarat. Kalau orang lain tak tahu sistem mesyuarat tu, saya tak tahulah. Kalau mereka tak tahu menggunakan sistem mesyuarah ni pun saya tak nak komen. Tapi UMNO kita akan bawa dalam mesyuarat dan juga dalam Barisan Nasional. Sebab itu bila saya utarakan dalam mesyuarat semalam, tanpa saya memandu arah, saya tidak lead mesyuarat itu untuk mencapai satu keputusan. Saya hanya membentang sahaja cadangan yang diberikan. Cadangan yang diberikan kepada UMNO, yang ini kena jelas. Walaupun saya menghormati rakan-rakan yang ada dalam PH, mereka kata terimalah 20 kerusi yang diberi kan. Saya pun ragu, peringkat awal kata 17, lepas tu dia jadi 20. Tetapi ramai yang tak tahu 20 daripada berapa. 20 daripada 288 kerusi ahli majlis. Bukan angka yang kita pertikaikan. Bukan angka yang kita pertikaikan. Yang kita bawa ke dalam mesyuarat semalam, adakah jumlah ini mencukupi untuk penglibatan semua pihak dalam Barisan Nasional? Bayangkan 288 tolak 20, makna 268 belah PH. Kita faham mereka dah beberapa penggal di negeri Selangor. Tapi saya juga rasa agak sedikit terkilan dalam masa kita sedang berunding lagi, dalam rundingan lagi. Mereka tahu saya akan bawa dalam mesyuarat, tetapi tiba-tiba sehari sebelum kita mengadakan mesyuarat, mereka dah melakukan majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis di negeri Selangor. Jadi pada saya ini juga tidak berapa tepatlah. Sedangkan saya nak bagi contoh di negeri Melaka. Negeri Melaka, kerajaan negeri Melaka tertubuh bukan selepas PRN. Yang ni kena faham dan jelas betul. Kerajaan negeri Melaka tertubuh hasil PRN negeri Melaka yang waktu itu Barisan Nasional bertanding secara solo. Kita bertanding secara solo dan kita menang 21 daripada 28 kerusi dun. Maknanya 3/4. Apabila kerajaan perpaduan diwujudkan di peringkat persekutuan, maka kita mendukung semangat itu, maka kita bawa sehinggalah ke peringkat negeri. Saya difahamkan di negeri Melaka ada 79 kerusi ahli-ahli majlis, 79 sahaja. Dan di peringkat Barisan Nasional telah menawarkan 17 kerusi ahli majlis. Kalau diikut dalam bentuk peratus, hampir 20%. Kalau ikut dalam bentuk peratus, kita di Selangor 7%. 7%. Di sana 17%. Saya difahamkan PH menolak. PH menolak kerana PH inginkan kerusi yang lebih. Demi menghormati kerana rundingan masih berjalan, sehingga hari ini ahli-ahli majlis negeri Melaka tidak lagi dilantik. Maknanya sehingga rundingan selesailah. Tapi tak apalah, di Selangor mereka dah lantik lebih dulu.
dalam keadaan kita belum lagi berbincang di peringkat kepimpinan. Ini bukan soal saya tengok YB Anfal punya kenyataan semalam, saya tak layan sumber. Sumber saya tak layan. Kadang sumber ni pada saya tak tahu siapa yang cakap. Tapi bila YB Anfal kata UMNO kenalah macam kena sedarilah menang 2 kursi je. Kan? Tapi di Melaka, kerajaan negeri itu terwujud sebelum lagi terwujudnya kerajaan perpaduan. Dan parti dia hanya ada 1 kursi je dekat negeri Melaka. Tapi jangan kita ungkit-mengungkit ni. Kalau ungkit-mengungkit, dia tidak menyelesaikan masalah. Cari jalan bagaimana kita boleh duduk berunding supaya benda ni boleh selesai. Jadi tak apalah, keputusan yang telah kita capai semalam ialah kita serahkanlah semua kerusi ahli majlis yang telah ditawarkan kepada Barisan Nasional untuk diisi oleh Pakatan Harapan. Maknanya bukanlah kita tolak, kita serah balik, ambil lah, isilah, dengan menghormati bahawasanya selama ini memang kita akui PH menguasai kawasan-kawasan bandar. Dan kita ada 373 pengurusi JPKK atau ketua-ketua kampung yang di bawah kerajaan, yang di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, yang mana menterinya ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku yang juga merupakan Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Jadi keputusan kita, ahli majlis biar semua PH, ketua kampung biar semua UMNO. Jadi PH jagalah di kawasan bandar, biar UMNO dan BN kita jaga yang luar bandar. Kerana itulah memang core di kawasan-kawasan luar bandar ni, kawasan-kawasan kampung ni, memang itulah kekuatan UMNO yang sebetulnya. Jadi tak timbullah masalah. Kan mudah macam tu. Dia ambil semua ahli majlis dan kita ambil semua ketua kampung. Saya sekali lagi nak mengingatkan, ini bukan soal kita demand, ini bukan soal UMNO tak sedar hadiri, tetapi ini soal bila kita bersahabat, bila kita dalam satu pasukan, biarlah rundingan itu dibuat secara semangat persahabatan atau pasukan yang sebenar. Bukan hanya datang untuk kita ambil apa yang tertinggal. Jadi kalau ambil apa yang tertinggal, itu bukan dalam bentuk persahabatan. Maknanya biarlah semuanya bincang dalam meja rundingan, dan kalau setuju, maka itulah menjadi keputusan. Dan kena ingat, saya di negeri Selangor, saya ada hubungan yang baik dengan kepimpinan MCA, saya ada hubungan yang baik dengan kepimpinan MIC. Dan apa keputusan yang saya perlu buat sebagai pengurusi Barisan Nasional juga, saya mesti mengambil kira rakan-rakan saya yang setia berada dalam Barisan Nasional dalam keadaan susah dan senang. Kalau merajuk kita nangis, tak rajuk kita tak ada maju. Kita tak ada tamak, bukan soalan dia. Kalau tamak kita minta lebih. Saya pun tak faham kenapa ada YB Eng Sulim boleh keluarkan kenyataan kata kita nak minta lebih. Kita tak pernah minta lebih. Kita minta berunding. Kan berunding, kata berkawan kan? Di Melaka mereka berunding 17 daripada 79 tak setuju, tak lantik lagi, runding lagi. Jadi siapa tamak? Jadi janganlah kita, kalau macam tu nanti kita akan terikat. Nanti dia cakap di Johor pula, dia cakap di Melaka pula, dia cakap di Pahang, dia cakap di Perak. Jadi mengambil ketetapan itu, biar ahli majlis semua diisi oleh PH, dan ketua kampung biar UMNO uruskan. Kan cantik tu, kampung kita uruskan. Semua kampung-kampung tradisi. Cuma kita bersipatilah kawan-kawan kita yang kampung-kampung baru ni, nanti kita akan fikir macam mana kita akan selesaikan. Kampung-kampung tradisi Melayu ni biar UMNO uruskan sebagai ketua kampung. Dan dah terbiasa pun ketua-ketua kampung kita ni memang menyantuni dan biasa dengan sistem dan perjalanan dalam setiap kampung di negeri Selangor. Jadi dia tak timbul soal merajuk lah, tak ada. Saya ingat dia pun dah lantik.
Jadi bila dah lantik, dia nak tambah kat mana kan? Kalau belum lantik, kita fahamlah kita bukan budak-budak. Kita pun lama dalam politik. Jadi dah lantik kira as good as you take it or leave it lah. Maknanya itulah message yang cuba nak dihantar kepada kami. So tak apalah, biar diisi semua lah jawatan ahli majlis tu. Jadi Datuk, macam mana hubungan dengan PH? Okay, there's no issue. Kita tak ada bincang soal kerjasama dalam unity government. Kita menghormati keputusan yang dibuat di peringkat federal dan semangat tu akan kita teruskan. Cuma saya kata tadi, biar mereka duduk di kawasan-kawasan bandar dan biar kita uruskan di peringkat luar bandar.